Muka surat 51. Ayat yang ke-14, insya-Allah. Tuan Haji Murad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم خالدين فيها وأزواج مطهرة
وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Allahu Akbar. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Maknanya apa yang kita berasa teringin, dia jadi sedap pada pandangan kita. Ada orang yang dia sonok kepada kenderaan, dia jadi gila kepada kenderaan. Mutu Honda Cup 50 tu harga berapa lah ni? Tersedut carilah. Dulu ni harga 400 sebiji. Apa ya? Lah ni 5 5,000. Kena start tu bukan pakai, tak pakai ni kan? Satu pun tak. Jadi zuyyina, dihiasi. Kan? Kita tengok orang naik motor tu, pegang apa ni? Tapi dah nak buat guna zuyyina, dihiasi bagi dia, dia rasa sonok. Kan? Kereta Ford boleh naik 2 orang ya. Harga 100,000. Boleh naik 2 orang. Kalau kita boleh beli kereta 10 biji. Kan? Kita kira pick up boleh bawa besi, boleh bawa kayu, boleh bawa lembu. A1 lah kan? Dihiasi. Orang tengok kita pula kata, apa kereta bawa besi buruk bawa. Orang tengok kita lagu tu, nampak guna aku berkenal lagu tu. Macam tu juga dengan perempuan. Kan? Kau ni dia berkenan kat kau ni dia berkenan Allah bini huduhnya. Mana buat guna dia berkenan? Bagi kita tak elok lah kan? Bagi dia A+. Kan? Rasanya hak bini huduh tu anak banyak kali. Kan? Zuyyina, dihiasi kecenderungan. Kan? Allahu Akbar. Zuyyina, dihiasi perhiasan. Ada orang yang lebih teruk lagi orang ya. Kita faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Orang yang Allah Taala hiasi amalan kejahatan dia, dia tengok elok ni. Teruk. Amalan dia tak elok tapi dia nampak elok macam penyamun, dia bahasa sonok. Dia boleh menyamun, dia boleh orang kata apa lah ni satu istilah ragu. Dia heret perempuan tu. Kan? Kok atas jalan tu dia tak bahasa apa. Dia bahasa sonok, yang penting dia nak apa yang dia nak. Macam itulah juga manusia ni, Allah kata dihiasi bagi mereka itu rasa kecenderungan hati, kecintaan kepada satu benda yang diinginkan. Antaranya apa dia? Berupa perempuan-perempuan. Berupa perempuan-perempuan. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut ad-dunya mata'. Ad-dunya mata'un wa khaira mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Dunia ini adalah tempat berseronok suka, kan? Mata', keseronokan. Wa khaira mata' dunya al-mar'ah as-salihah, dan sebaik-baik keseronokan dunia ialah perempuan yang salihah. Kalau kita dapat perempuan yang tidak salihah ataupun perempuan yang talihah, maknanya merana lah seseorang itu. Rupa segak tapi perangai huduh. Nampak apa? Kan? Laisal jamalu jamalul al-mal, jamalul surah, walakin al-jamalu jamalul khuluq. Bukanlah kecantikan itu kecantikan rupa, kecantikan harta, tetapi kecantikan itu ialah apa dia? Kecantikan akhlak. Kecantikan akhlak. Allahu Akbar. Nabi sambung lagi kata, in nadhara ilaiha sarak. Kalau kamu tengok kepada perempuan itu, kan, kamu akan rasa lapang, rasa sonok. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Allah jadikan di antara kamu itu perempuan yang kamu kahwini itu mawaddah, rasa kasih sayang, warahmah, dan ada rasa belas kasihan. No? Kemudian Nabi kata lagi, wa in amaraha ata'at, kalaulah diperintahkan kepadanya, disuruhkan kepadanya, dia akan taat. Itu perempuan yang salihah. No, beruntunglah orang yang dapat bini lagu tu. Tengok ke bini tu rasa lega ni, tengok ke bini tu tu dia yang duk jadilah ni bayar. Tengok bini orang segak, tengok bini kita huduh. Pasal apa? Dia mari perasaan tu. Kan? Kalau ada lagu tu maknanya merana sepanjang masa lah dia orang. Kan? Wa in amaraha ata'at, kalaulah diperintahkan kepadanya, dia taat, dia suruh. Dia tak ada duduk orang kata apa takwil. Kan? Buat teh cawan, baru lepas makan jam. Kan? Jam kalau lagu tu kan. Nah, kali orang kata baik tak nikah daripada nikah pula. Jam gitu. Mana boleh baik tak nikah? Kan? Nikah tu sunnah kan. Jadi terkalihlah. Wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa maliha. Jika si suami tadi ni tidak ada pada di matanya, tak ada di rumah, dia akan memelihara maruah dia dan juga memelihara harta bendanya. Lagu mana sehingga digambarkan oleh Nabi SAW perempuan yang salihah yang memelihara harta suaminya, kalaulah datang orang minta sedekah di rumah dia pun, dia tak akan bagi harta suami dia tanpa izin suami dia. Sampai tahu tu no. Alhamdulillah. Nak cari guna raya dah. Sabarlah mana ada kan. Tapi alhamdulillah lah, boleh lah. Dah lama dah kita orang hidup dengan dia. Sabar je lah. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, wal banin, dan anak-anak. Anak-anak ni kadang-kadang dia jadi kebanggaan. Kadang-kadang dia jadi apa? Keuntungan. Rugilah orang yang anak-anak dia tu sekadar jadi kebanggaan bagi dia. Al-fakhr. Dia rasa bangga. Anak masuk MRSM berlopak jajah satu kampung. Bukan dia. Belum tentu lagi yang masuk MRSM tu boleh keluar mari jadi manusia. Betul tak? Tak. Belum tentu. Jadi janganlah anak-anak kita tu hanya sekadar jadi kebanggaan kita. Tetapi anak-anak tu jadi apa? Keuntungan bagi kita. Apabila kita mati, dia mendoakan kita. Dia menyelesaikan pengurusan kita. Baik. Indak ni anak-anak kalau cara sekat jadi kebanggaan, mungkin bila kita mati dia nak berdoa kita sepatah pedak, kan? Bahkan dia mengharapkan daripada orang lain pula. Menguruskan kita. Bukan sekadar jadi kebanggaan, tetapi jadi apa? Keuntungan dunia dan akhir. Anak-anak ni pelaburan. Sehingga kadang-kadang anak ni jadi musuh. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum, kata Allah. Sesungguhnya anak-anak kamu dan harta-harta kamu itu musuh bagi kamu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam ayat yang lain Allah kata anak-anak dan harta-harta kamu itu adalah fitnah, ujian bagi kamu. Ujilah, ujian. Tambah kalau hak besar-besar kah? Belum simbah kita. Dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi SAW kata, hubbiba ilayya an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dicampakkan ke dalam diriku rasa kasih kepada wanita, suka kepada wanita, dan juga wangi-wangian. Kan? Ada orang tu dia boleh minyak wangi tak kongsi dengan orang pun balas orang dia senyap sunyi, tak bunyi apa dah. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dan dijadikan solat itu sebagai penyejuk mata. Kita ada tak macam tu? Adakah bila kita solat kita rasa tenang, kita rasa aman? Kalau kita rasa solat itu menjadi belenggu kepada kita, benasalah kita. Sepatutnya bila kita semayang itu adalah masa bertenang. Maknanya kita tak boleh semayang dengan keadaan kalut-kalut. Tak boleh kalut-kalut. Okey. Wal qanatir al-muqantarah, dan juga harta-harta yang banyak. Macam itulah juga dengan harta-harta ni, kata Nabi SAW. Harta ni kadang-kadang dia jadi kebanggaan. Macam mana berlaku dah jadilah macam Qarun.
Kalau harta tu jadi kebanggaan bagi kita, maknanya ia tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Tapi kadang-kadang harta itu dia mendatangkan manfaat bagi kita apabila kita manfaatkan dia untuk dunia dan akhirat. No. Bukan salah buat rumah besar, pakai kereta besar, tak salah. Dalam hadis disebut nikmat dunia yang terbaik ialah pada rumah yang selesa, kereta yang selesa, kenderaan yang selesa. Dalam hadis yang sahih, no, tak ada masalah. Ni beli kereta nak ada 12 orang. Kan? Duduk keluar tingkap. Kan? Dah kita ada kelapangan. Kan? Kita ada kelapangan, kita guna. Allah kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadithin ni'mah. Maknanya nikmat yang Allah bagi kepada kita tu kita guna. Kita gunakan. Kalau kita tak guna, jadilah kita bakhil. Jadilah kita orang yang bakhil. Bakhil ni tidak ada keuntungan baginya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah, sesiapa yang berjaya mengeluarkan diri dia daripada kepung-pung kebakhilan, maka dia adalah orang yang berjaya. Ya, orang berjaya. Itu pula. Minaz zahabi, daripada emas. Emas ni perempuan lah. Wal fiddah, perak. Kita tahu apa nilai emas. Kita kira nak lelong lah, boleh duit. Kalau orang betina kan. Kalau zaman dulu ni bahaya, dia bubuh gigi emas tu, bercakap kira nak ukur mulut. Aku tadi gigi, kira nak tunjuk gigi emas dia lah. Kan? Tu pun tak boleh juga nak menunjuk. Ada kata nak menunjuk ke tadi gigi kanan ni dia buka mulut, tunjuk gigi emas ni tu. Gigi kanan alihkan dah kalau. Padahal tak kena duk buka pun ni buka, dia tunjuk tu. Maknanya satu nak kebanggaan. Kebanggaan juga. Kan? Perhiasan lah. Bahkan kalau kita tengok ahli syurga, orang di dalam syurga, nikmat mereka ni tu lah. Kan? Pakaian mereka daripada emas, daripada sutra, daripada perak, daripada benda-benda yang ni. Kan? Tetapi orang lelaki Allah Ta'ala tahan sat. Allah Ta'ala tahan sat, tak pergi pakai benda-benda tu di dunia ni. Di akhirat nanti boleh. Wal khailil musawwamah, dan juga kuda-kuda yang terpilih. Begitu juga kuda-kuda ni. Kuda ni pun kadang-kadang dia jadi kebanggaan. Boleh naik kuda kruk. Memang kuda untuk satu kenderaan untuk kebanggaan. Bagi orang yang nak berbangga lah. Kan? Dia berjalan tu, gaya dia berjalan tu memang dia sombong, kuda. Kita jangan nak jalan macam kuda lah. Sombong. Dia jalan macam sombong. Cuba perhati tengok kuda berjalan, unta berjalan ke mana. Dia jalan sombong, memang sombong. Orang Arab dia bangga lah. Dengan apa? Kita tak tipa, lemu, kita tak bisa naik. Tambah ke kuda kan. Jadi kebanggaan. Kalau jadi kuda itu jadi kebanggaan, bernasar juga. Tapi kalau kuda itu yang dimaksudkan di sini kuda ni mana? Kuda yang dijadikan kenderaan untuk berperang. Yang tu bagus. Yang tu baguslah. Dia bagi kita sekarang ni, kuda kita apa dah? Kereta lah. Mutu kita. Guru. Sehari 5 waktu mari masjid. Dia lah tu. Jihad lah tu. Fisabilillah lah tu. Kalau mutu kita tu, kita beli khas untuk pergi tempat-tempat maksiat, jangan lah juga. Tapi kalau mutu itu, kita beli khas untuk mari ke masjid, mana dia jadi khailil musawwamah jugalah. Mana nak ada kuda sungguh lah ni. Kan? Ada orang naik kuda mari masjid? Tak ada. Tak ada. No? Jadi kalau kuda itu jadi sekadar jadi kebanggaan bagi kita. Dia tu ada kuda. Hebat. Habis kan? Allah. Wal an'am, dan juga binatang-binatang ternakan. Ada orang dia suka ayam. Ada orang dia menyemuk. Ada orang dia suka kucing. Ada orang dia suka kambing. Ada orang dia suka rusa. Ada orang dia suka ayam, itik, lembu, kerbau, macam-macam lah kan. Masing-masing. Tapi kalau benda-benda itu sekadar menjadi kebanggaan bagi kita, musnahlah kita. Jangan. Cuma kita sekadar untuk memenuhi keinginan kita. Yang dikatakan zuyyina linnas tadi ni. Allah Ta'ala campurkan rasa kasih. Ada orang dia tak mau burung mari singgah makan buah dia, pergi punggah habis. Duduk dia kira nak duduk seorang dia. Ada hak pasien tu. Kan? Ada orang dia merasa terhibur bila kera mari duduk kepak bunga harum manis dia.
seronok dia kata. Ada orang ni tu. Kalau ada tu pelik dengarlah. Dia macam-macam. Dia macam-macam manusia ni, ya Allah ya Tuhan. Kita tengok kadang-kadang gemak kan. Duduk dia boleh duduk main dengan kera. Kita kembang tak kira lah main dengan kera. Dia boleh main dengan kera tu. Kera mari duk cium dia, la ilaha illallah, ambil pergi dia lah. Jadi nak buat guna dia rasa dia seronok macam tu kan. Ada orang main dengan gajah. Kita takut lah kan benda tu. Ada orang dia tidur dengan rimau. Macam Arak tu singa dia belah rimau. Kita ingat masuk dalam mulut tak tahulah. Boleh tidur dengan singa. Kan? Wal harf, dan ladang, tanaman. Ada orang suka dengan ladang. Duduk di mana Haji Sobri? Salang. Kan? Mari duduk. Tanam pokok pisang, mari duduk tani. Nampak guna? Dihiasi bagi dia. Kita kata, makan modai. Kita kan makan modai. Naik motor dulu. Kan? Tu nampak guna dia lagu tu. Kan? Dia lagu tu. Ada orang duduk di Perlis ni buat benang ni. Kedah tu. Duduk di Kedah buat benang ni, duduk berulang. Duduk tang sepadan ya. Kan? Ada lagu tu pada wal harf, tanaman, ternakan. Kita tak larat duk bicara, kan? Macam Maya tu hari-hari duduk main kan. Dihiasi bagi dia. Dia rasa seronok masing-masing. Ada orang tak ada pasal, ada orang ni kerja naik motor kan. Beli sekerem lah sebiji, masuk dalam hutan ni, masuk dalam bukit nu kat UUM. Kan? Ada satu dia panggil dia tubuh satu persatuan mutu. Persatuan mutu. Ada dua. Satu persatuan mutu tayar 2, satu lagi persatuan mutu tayar 3. Duduk balik ke tu lah. Nampak tu. Ada pasien tu mana? Ada persatuan Ragah Bukit. Tak ada nak subuh lagi. Mari duduk tanya kita, Pakcik. Assalamualaikum. Bedak lah. Pakcik, tang mana tempat orang Ragah? Jom kita jom sini. Jom kita Ragah tangga lu kata mari. Mari masjid sagi nampak kita tempat. Sagi kita habaq. Mari dia buat pun. Mari mayang lu kita habaq dia buat itu. Bagus kalau budak tu. Tak ada nak subuh kita naik Ragah Bukit dah, la ilaha illallah. Nah kan, Ragah Bukit dah. Dia kata mari kita Ragah masjid lu. Kita mari sini kita. Mari dia buat pun. Ada 2 biji kereta. Zalika mata'ul hayatid dunya. Kesemua itu kata Allah keseronokan kehidupan dunia. Mata'. Yang Nabi sebut dunia mata'. Dunia ini tempat kita keseronokan. Tapi Allah Nabi kata apa? Khair mata'ud dunya al-mar'ah salihah. Sebaik-baik keseronokan dunia ni ialah perempuan yang salihah. Mana beruntunglah orang yang dapat perempuan yang salihah. Kan? Kalau sekat nama salihah tak ada. Aku untung kata aku ikut hadis tu. Buat apa? Bini aku menikah boleh nama salihah. Mayang tak mau. Tak jadi kerja. Nama salihah habis mayang tak mau. Jahanam. Ada aku ni apa nama salihah. Kalau ada minta maaf. Tidak disengajakan. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik lagi tempat kita kembali. Maknanya kalau kita dapat bila akhirat nanti kita boleh balik ke tempat yang Allah sediakan bagi kita itu syurga, itulah tempat yang terbaik, lebih baik daripada dunia ini. Kan? Ingat itulah. Kita bersonok-sonok jugalah atas dunia ni. Tetapi kita ingat bahawa keseronokan yang muktamad di mana? Di akhirat. Ingat pada ayat Allah kata apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu konsep tu kena ingat. Okay. Lagi Allah kata. Allahu akbar. Allah jelaskan lagi maksud wallahu inda husnul ma'ab tadi. Allah jelaskan lagi, Allah kata apa? Qul al unabbiukum bi khairum min zalikum. Nak tak? Aku nak abang kat hangpa benda yang lebih baik daripada benda-benda tadi ni. Lebih baik daripada perempuan, lebih baik daripada anak-anak, lebih baik daripada harta benda, lebih baik daripada emas perak, lebih baik daripada binatang tunggangan, lebih baik daripada binatang peliharaan, lebih baik daripada tanaman pertanian. Ada lagi yang lebih baik. Apa dia?
lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fi Allah maj'alna minhum ya rab. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan kamu itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Muktamad. Ni yang terbaik kita. Maknanya apa dah? Sekarang ni kita nak cari apa? Kita kena cari takwa. Macam mana Allah kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Itu muktamad. Buka-buka Quran pun Allah dah sebut dah. Hudal lil muttaqin. No, Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi takwa ni bukan sekat untung di akhirat, dunia pun untung. Orang-orang yang bertakwa untung. Kalau nak bagi makan pun bagi makan kepada orang yang bertakwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah yang makan makanan kamu itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Barulah ada kebaikan. Kita bagi ke orang jahat, bolehlah satu pasal ya kebajikan untuk dorongan dia jadi bagus. Tapi kalau kita bagi kepada orang bertakwa, digunakan makanan yang kita bagi sebagai kekuatan untuk beribadat kepada Allah. Jadi untung kita, no? Jadi untung. Jadi Allah kata di sini, orang yang bertakwa lebih bagus daripada benda-benda tadi. Kenapa? Karena baginya Allah sediakan baginya syurga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tak keluar-keluar dah. Itu bukanlah sementara. Kemudian isteri-isteri yang bersih dan keredaan daripada Allah bih. Keredaan daripada Allah ni muktamad, tak ada apa dah. Kalau Allah redha kepada kita, apa benda pun ikut suka kita lah. Macam kita berkenan kepada seseorang, habis kita nak bagi. Habis kita nak bagi. Wallahu basirun bil ibad. Hampa jangan duk kecoh aku. Hampa jangan duk kecoh aku. Sebab apa Allah kata wallahu basirun, Allah Taala amat melihat bil ibad, terhadap hamba dah. Mana kita tak boleh kecoh dia. Dalam luar semua dia nampak. Jadi kita jangan duk berlakon kepada Allah Ta'ala, berlakon sebagai orang bertakwa dengan pakaian, dengan penuh percakapan, dengan lenggok-lenggok orang kata body language kita, tak boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tahu dalam luar dan dalam kita. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala golongkan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa ataupun orang-orang yang mengejar ketakwaan agar kita selamat dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.